Ya, sila Yang Maha Menteri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, memandangkan ini pertama kali saya berdiri di Dewan Yang Mulia ini, pertama kali menjawab soalan bagi pihak kerajaan, izinkan saya menyampaikan salam kepada semua ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini. Salam persahabatan untuk semua. Izinkan saya menjawab soalan Yang Berhormat Gombak dalam 3 bahagian. Pertama sekali berkenaan dengan tarifan ekonomi unemployment dengan izin. Menurut tarifan ekonomi, mana-mana juga ekonomi ataupun negara yang mempunyai kadar pengangguran di bawah 4% merupakan kadar guna tenaga penuh ataupun full employment dengan izin. Malah kalau kita lihat bagi Organisation for Economic Cooperation Development dengan izin OECD, antara 4 hingga 6% merupakan kadar pengangguran juga yang dianggap penuh. Itu yang pertama. Kedua, dari segi kadar pengangguran di Malaysia ini, kita dapati bahawa kadar pengangguran semenjak 20 tahun yang lalu memang di bawah kadar 4%. Ini berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi yang mampan yang telah dialami oleh negara kita sepanjang ini. Malah kalau kita lihat pada tahun 2011 dengan kadar pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.1%, kita dapat mewujudkan peluang pekerjaan sebanyak 385,000 dan pada tahun 2012 dengan kadar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi 5.6%, kita dapat pertumbuhan guna tenaga pekerja lebih tinggi pada kadar 438,800. Ini bermakna kadar pengangguran telah menurun daripada 3.1% kepada 3% untuk tahun 2012. Jadi merupakan satu kadar yang amat rendah. Yang ketiganya, walaupun kadar pengangguran ini rendah, ini tidak bermakna kita di pihak kerajaan begitu selesa ataupun complacent dengan izin. Banyak program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan. Mungkin saya boleh bagi 3 contoh. Pertama sekali, untuk memadankan pekerja dengan majikan, kerajaan telah menubuhkan satu agensi Jobs Malaysia untuk memberi peluang supaya para pekerja dapat memilih pekerjaan yang baik. Begitu juga banyak lagi program seperti skim latihan satu Malaysia yang banyak telah berjaya melatih graduan ataupun siswaza untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dan untuk mempertingkatkan kebolehpasaran mereka. Satu lagi program kita ada GEMS, Graduate Employability Management Scheme dengan izin, di mana dengan syarikat swasta, kerajaan telah memberi insentif supaya lebih daripada 10,000 para siswaza dapat dilatih dan dapat mempertingkatkan lagi kebolehpasaran ataupun marketability dengan izin para siswaza ini. Sekian, terima kasih. Yang Amat Gombak. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker, dan saya juga mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Senator yang telah dilantik menjadi Jemaah Menteri Kabinet. Dan kalau kita teliti jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat tadi, jauh bezanya daripada jawapan yang diberikan oleh Pontian. Ya. Soalan tak sama, Yang Amat. Soalan tak sama, tetapi bila dilontarkan statistik, Yang Berhormat Senator mampu menjawab dan mengupas dengan baik dan cukup kompetent. Ini soal kompetensi, ya, keupayaan pimpinan untuk menjawab soalan. Ya. Soalan. Yalah, kalau tanya soalan pun tak boleh jawab, apa tanya soalan. Tapi saya yakin dengan Yang Berhormat Senator boleh jawab. Statistik yang saya kemukakan sebentar tadi dalam soalan berhubung kadar pengangguran 3% yang masih kekal di takuk yang sama dalam tempoh beberapa tahun yang lalu ini terkandung dalam laporan World Economic
economic outlook on Malaysia unemployment rate. Dan Yang Berhormat Senator telah menegaskan bahawa kerajaan masih tidak selesa ataupun tidak complacent dengan angka ini walaupun di tahap yang rendah, dan beberapa langkah telah pun dilakukan termasuk di antaranya program Jobs Malaysia untuk memadankan majikan dengan pekerja. Tetapi persoalan saya, adakah kerajaan telah menjalankan satu kajian bukan sekadar memadankan majikan dengan pekerja, tetapi juga apa yang berlaku mismatch di antara pasaran dan permintaan pasaran dengan kursus yang ditawarkan di IPT. Kalau perkara ini dapat ditangani, saya percaya graduan-graduan yang bakal dilahirkan daripada IPT dengan mudah diberikan tempat dalam pasaran pada hari ini. Jadi saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Senator. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Gombak. Memang kerajaan amat peka dengan perlunya job matching ini dengan izin. Dan sebab itulah selain daripada program SLIM yang saya katakan tadi, terdapat banyak lagi program termasuklah Structured Internship and Apprenticeship program dengan izin, di mana kita ambil kursus yang dijalani oleh para siswazah ini dan kita sambungkan dengan aplikasi-aplikasi lain dan kursus-kursus teknikal yang boleh memberikan peluang pekerjaan yang lebih baik untuk mereka ini. Jadi saya bagi contoh macam yang Structured Internship Apprenticeship program ini, selama lebih 39,000 graduan ataupun pelajar yang telah melalui program ini. Jadi ini semua dengan hasrat dan niat untuk mempertingkatkan lagi kebolehpasaran tenaga kerja kita. Dan insyaAllah apa juga kalau ada carangan lain yang telah diberikan oleh majikan-majikan, sebab saya dulu macam semasa di private sector dengan izin, selalu memberi pandang balas terhadap kerajaan tentang apakah skill dengan izin, kemahiran yang diperlukan oleh para siswa kita supaya mereka apabila mereka keluar dapat terus bekerja di sektor swasta dengan serta-merta. Terima kasih. Santam Mahat. Yang Berhormat Air Hitam. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih dan tahniah kepada Menteri Baru yang dapat mengawal subjek ini dengan begitu sekali, dengan berisi. Soalan saya ialah, dari segi teorinya, tidak mungkin kita mencapai pengangguran pengangguran sifat atau guna tenaga penuh. Jadi memandangkan peratusan ni kurang daripada 3% adalah satu peratusan yang agak susah juga kita nak kurangkan. Apakah pandangan Yang Berhormat mengenai senario di mana kita terpaksa mengimport pendatang asing untuk bekerja di sini, pada waktu yang sama ada juga 2.8% ataupun 3% yang dianggap sebagai kadar pengangguran. Dan bagaimana kita dapat menilai perkara ini dari segi kualitatif dan secara kuantitatif. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Air Hitam. Memang benar yang dikatakan, bila kita ada kadar pengangguran 3% ini, bukanlah bermakna tidak ada peluang pekerjaan. Sebaliknya, pengangguran disebabkan oleh peluang pekerjaan yang sedia ada, tidak sesuai dengan minat dan kelayakan yang diperolehi. Tapi secara asasnya bagi kita pihak pekerjaan adalah yang paling penting agar kita mempertingkatkan kedudukan pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kalau ekonomi bertambah, jadi peluang pekerjaan akan lebih bertambah. Jadi kalau saya ikutkan target kita dengan izin, sasaran kita untuk rancangan Malaysia yang ke-10, kita merangka dapat mewujudkan peluang pekerjaan sebanyak 1.5 juta berbanding dengan pertambahan guna tenaga sebanyak 1.3. Jadi ini akan terus bertambah. Jadi balik kepada pengangguran itu, memang kalau kita lihat kita banyak tenaga pekerja asing yang di dalam negara ini, yang saya kira kalau tak silap saya lebih daripada 2 juta. Jadi kalau semua rakyat Malaysia tak kira
tak memilih kerja, memang truly full employment dengan izin memang dah pun tercapai. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Permatang Pau. Terima kasih, Ketua. Ini jawapan harus lebih realistik, tidak harus mengikut nada politik biasa. Umpamanya, andaian pengangguran 3%, itu berdasarkan yang berdaftar dengan jabatan. Dan umum mengatakan bahawa semua kajian menunjukkan bahawa pengangguran itu jauh lebih tinggi. Kedua, pengangguran siswazah itu menjangkau 80,000 orang. Ketiga, kemampanan pertumbuhan ekonomi itu 7%. Untuk menganggap 5% cukup baik untuk menangani masalah pengangguran itu tidak tepat. Keempat, yang menganggur itu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai underemployment, ya, tidak yang bekerja itu. Jadi harus diambil kira bahawa 3% itu tidak mengambil kira jumlah yang bekerja tetapi masuk dalam kategori underemployment. Sepatutnya senator baru ini bagi gambaran yang objektif sedikit, tidak hanya baca kenyataan daripada pegawai. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Permatang Pau. Tuan Yang Dipertua, saya sebenarnya bukan sahaja membaca jawapan yang telah disediakan, malah saya menjawab dari segi pengalaman saya di sektor swasta. Jadi kalau kita ikutkan balik pada kadar pengangguran itu, 3% ini merupakan satu tahap yang respectable dengan izin. Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju yang lain, kalau di United Kingdom lebih daripada 8%, di Amerika Syarikat 9% dan sebagainya. Ini memang apabila mereka datang ke sini melihat kedudukan kita, memang bagi mereka satu kedudukan yang baik. Malah minggu lepas kita menerima kunjungan daripada Dr. Kaushik Basu, iaitu Senior Vice President dan juga Ketua Pakar Ekonomi daripada World Bank, Tuan Yang Bertua. Dan beliau semasa melancarkan Malaysia Economic Monitor dengan izin telah memberikan satu pengiktirafan yang baik kepada kerajaan kerana dapat menjayakan ekonomi kita dengan baik. Jika saya menyentuh tentang soalan berkenaan dengan pengangguran siswazah, kita sebenarnya membuat satu kajian susulan ataupun tracer study dengan izin, di mana kita menyusul pekerjaan yang didapati oleh para siswazah. Kalau kita katakan dalam tahun 2008 hingga 2012, daripada di kalangan mereka yang kita susuli, kira-kira 60% daripada siswazah dapat pekerjaan dalam masa 6 bulan. 15% lagi melanjutkan pelajaran dan bakinya 25% mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk mendapat pekerjaan. Jadi berdasarkan pada studi ataupun dengan izin yang kita buat untuk tahun 2012, kita dapati hampir kesemua para siswazah telah mendapat pekerjaan dalam masa 2 tahun selepas mendapat ijazah tersebut. Terima kasih.